Hai semua, selamat datang, selamat Hari Raya ketiga. Ya memang hari ini hari cuti, semua orang berraya lagi. Tapi Abang Yudi minggu lepas dah cakap kita on saja rempit rempit episod 4. So dengan tidak melengahkan masa, jom kita join Abang Yudi kat rumah dia. Bos Yudi, Bos Yudi, masuk berraya lagi Ya, kat sana. Ruben, apa khabar? Sekarang khabar baik, selamat Hari Raya Yuzi. Selamat Hari Raya. So, Semua okey kita ya bersemangat. Yuzi? Ha, Berapa orang sampai hari ni? Ada orang berapa orang sampai rumah beraya ni? Ada tak lebih daripada 20 orang? ada. Kita raya ni PKP tutup kita dengan arahan kerajaan. Raya satu je. Raya dua, raya tiga tak boleh. So, rumah kosong. Rumah bukan kosong. Tutup pintu pagar. Oh, tutup pintu pagar ya. So, hari Ha, ni memang lagi satu episod menarik nampaknya. Minggu hmm. lepas starting, hari ni macam mana nak masuk corner ya? Betul? Hmm. Nak masuk Hari ni, selekor. ya betul. Hari ni cornering. Cornering ni adalah benda yang sangat menarik lah untuk sebagai seorang rider. Dia harus ambil corner yang baik lah. Ha. Oh, okey, Tapi dengar kata. apabila tip-tip yang saya bagi cornering ni dia tak boleh digunakan di jalan raya so Ah, jangan ada yang peminat Capri ni, abang Yuzi cakap macam ni, nak try dekat roundabout ni lepas ni, so tak boleh, ah, tak boleh. jangan try dekat roundabout, jangan highway pun tak boleh. Highway jangan Ya, lurus. betul betul So, betul. okay, Yudi, jangan melengahkan masa lagi. Kita ada lagi special guest nanti, dia champion expert tu. Okay, hmm. Siwan Nation. Nanti you introduce dia, tapi you go ahead, Yudi. Good luck, all the best. Nanti I masuk balik. Okay, see you later Rohan. Okay, Assalamualaikum semua kepada peminat Capri. Ini adalah kali yang keempat dan saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua peminat-peminat mesin Capri. Dan hari ini adalah hari yang ketiga kita berraya. So, saya harap anda semua berada dalam keadaan yang elok, mematuhi segala arahan-arahan PKPB yang telah kerajaan berikan. Dan hari ini adalah segmen cornering. Okay, cornering ni sebenarnya adalah salah satu segmen yang sangat best. Best dia kenapa? So macam mana kita nak ambil cornering yang bagus untuk kepada rider yang ingin jadi rider, kita nak ambil cornering. So macam mana nak ambil cornering tu, kita ada 3 cara. Maksud dia kita ada entering, cornering, in the corner dan exit corner. So 3 benda ni kita harus tahu. Harus tahu untuk macam mana kita nak ambil cornering dengan lebih laju. Salah satu dia kita harus ada braking point yang tepat untuk kita mengambil selekor dengan laju. Dan salah satu dia kita kena menggunakan gear yang bersesuaian, yang betul untuk kita mengambil selekor tersebut. Kalau kita menggunakan gear yang rendah, maksud dia gear 1 atau gear 2, contoh dia corner tu corner besar, so kita tak akan dapat satu rolling speed yang sangat baik. Tetapi kalau kita terlampau laju pula, kita tak akan dapat exit yang baik. Bila kita tak dapat exit yang baik, kita tak akan dapat speed yang baik untuk pergi ke corner yang seterusnya. Jadi itu sangat penting daripada kita entering dalam corner dan juga exit. So itu salah satu benda yang kita harus tahu. Dia sebenarnya kalau diikutkan corner ni, kita harus bekerja ketika braking, entering tu sebenarnya kita dah relax lah. Itu time kita relax sekejap. Bila relax sekejap tu, masa entering tu kita kena tahu kita berada di line yang betul atau tidak. Kalau kita terlampau laju, kita tak akan dapat line dan kita tak akan dapat curving. Curving tu contoh dia kalau dekat lita tu, kalau ada di sebelah kiri atau corner belah kiri yang belah dalam tu ada line merah atau kuning tu, itu adalah curve. Kita perlu berada dekat di sana. Tapi kalau kita tak berada dekat di sana, that means kita tak dapat satu cornering yang cantik. Jadi macam mana dapat cornering yang cantik? Kita harus datang dengan braking yang cantik, menggunakan gear yang cantik, baru kita dapat cornering speed yang baik. Bila dapat cornering speed yang baik, barulah kita dapat pengeluaran yang baik. Maksudnya kita dapat keluar baik sebab kita akan rasa traction kita belakang, kita rasa grip dan kita ada confident untuk buka. Okay, so itu cornering. Kalau kita tengok okay, mari kita saksikan tengok video ni. Okay, video ni, ini perlumbaan ditangkap. Kalau kita tengok perlumbaan ni, pelumba ni starting dia harus mengambil tempat yang elok untuk mengambil selekor di sebelah kiri. Jadi dia tidak boleh terlalu dalam ataupun terlalu luar. Jadi perlu ambil yang baik untuk kita dapatkan satu straight yang baik. Apabila kita dapat straight yang baik, motor kita akan lebih baik, orang kata mempunyai speed yang baik.
Terus tengok setiap corner rider akan ada dalam curve. Itulah entering. So bila braking tu kita tahu bermana dia speed dia laju ataupun slow. Bila kita terlampau laju sangat kita tak akan dapat curving tu. Okey, apabila kita dah dapat curving tu barulah kita dapat exit yang cukup baik. Bila kita dapat cukup baik barulah kita senang. Okey. Kita tengok cuba salah satu contoh video ni Video ni kalau kita tengok pelumba yang nombor 2 ni, saya rasa Azroy ni dia dipotong braking sebelum masuk corner ni. Apabila dia dipotong, Azroy ni tidak ada line dia telah diambil oleh pelumba lain. Jadi dia tidak boleh mengambil selekoh tu dengan selesa. Jadi ketika dia tak boleh mengambil selekoh tu, curving tu dengan baik, dari sana tu dia takkan dapat exit yang jalan lurus tu dengan baik. So dia akan ketinggalan. Itu sebab apabila ketika perlumbaan tu lap yang pertama atau kedua kita harus mengekalkan tempat kita. Jadi bila tempat kita line kita dah diambil daripada orang, kita tak akan dapat orang kata exit yang baik. Yang kata contoh dia daripada last corner tu nak pergi ke first corner, dia tak akan dapat satu line yang satu speed yang baiklah untuk memotong pada braking di depan. Okey, jadi setiap corner, setiap apa semua harus tahu untuk kita mengambil braking, entering dan exit. Jadi itu yang kita harus peka dalam untuk menjadi seorang rider yang baik dan cukup orang kata untuk mudah kita kendalikan motosikal. Okey, kita cuba tengok next video Next video ni akan ada satu onboard kamera. Onboard kamera ni di Lita, saya rasa di Lita Jasin. Okey, cuba anda tengok ini di jalan lurus. Apabila kita masuk corner, cuba anda tengok betul-betul di sebelah setiap corner tu, di sebelah corner sebelah kanan akan ada line hitam dan kuning. Di situlah curving kepada semua rider. Apabila kita dapat curve tu yang baik, kita akan keluar dengan baik dengan motor speed yang cukup baik. Kalau kita tak dapat curving tu, maksud dia kita tak dapat curving, kita tak akan dapat grip depan dan belakang. Bila kita dapat grip depan belakang, motor kita akan terkeluar dan motor kita akan rasa laju. Bila rasa laju ni, bukannya laju ni kita boleh buat time baik, tapi laju tu dengan bahaya. Bila bahaya tu kita agak susah untuk kita kendalikan motosikal. Bila kita susah untuk kendalikan motosikal, kita takkan dapat satu keselesaan ketika kita nak mengambil selekoh dengan cara laju. Jadi itu yang paling penting. Apabila kita pergi ke setiap lita-lita yang kita pergi, kita harus tahu corner tu berapa besar, so gear berapa kita harus gunakan. Daripada situ baru kita mudah untuk kita mengambil selekoh dengan cara yang laju. So anda perlu tahu cornering ni nampak memang kalau ni diikutkan sangat mudah. Wah, kita nak cecah siku lah, nak cecah lutut lah. Tapi dalam pada masa yang sama, kita nak ambil tengah corner tu, kita memang senang. Tetapi untuk kita datang, braking, nak lepas brake bila kita masuk corner tu, barulah kita akan dapat satu rolling speed yang cukup baik. Dan rolling speed, bila dah dapat rolling speed yang baik, kita perlu ingat juga untuk keluar corner. Bila keluar corner tu pun satu penting. Terlampau slow sangat, braking dalam sangat, kita tak akan dapat rolling speed yang baik. Kita tak akan dapat exit yang baik. Okey, dalam pada masa yang sama, bila kita bercerita tentang cornering ni, kita tak best kalau kita tak ada sparring, kita tak ada kawan. Dalam pada masa yang sama, kita akan bawa juara expert tahun 2004, Siva. Dia dan sekarang ni dia telah ada juga mempunyai pasukan dengan Yamaha, Petronas Yamaha, dan dia juga adalah jurulatih kepada pasukan Yamaha One Make Race. Jadi apa kata kita share kita punya tentang cornering ni dengan Siva. Siva, apa khabar Siva? Khabar baik bang. Abang handsome hari ni ya. Handsome. Okey, hari raya ni Siva. So, jadi kita kena semangat hari raya. Hari raya yang ketiga ni kena handsome sikit. Ya bang. Okey Siva. Sekarang ni kita minggu ni kita segmen cornering. Okey, kita Siva mempunyai pengalaman dan menjadi seorang juara pada tahun 2004 dan juga sekarang ni ada pasukan sendiri dan melahirkan ramai pelumba-pelumba muda. Dan kita nak tahu, apakah yang selalu Siva share dengan
dengan rider Siva untuk kalau bila dah sampai kat track, apakah macam mana cara-cara untuk mengambil cornering speed yang baik? Okey bang, yang pertama saya ambil kesempatan ni, salam sejahtera semua. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Okey, pasal cornering selalunya bila kita sampai daripada hari Jumaat hari Jumaat saya akan bawa rider-rider saya berjalan di track dan akan tunjuk segala-gala, akan tunjuk macam mana tempatnya untuk in and out. Apex di turn itu di mana. Itulah yang ringkas-ringkas lah yang saya akan buat pada hari Jumaat lah. Saya akan jalan dengan rider saya akan bagi tahu racing line yang betul untuk masuk dan keluar dari corner. Okey. So bermakna dia, okey. Sekarang ni kita cuba tengok Siva kan. Dari segi pengalaman Siva kan, dulu Siva race 2 stroke, sekarang ni dunia 4 stroke. Dah pasti riding style ada agak berbeza. Okey, kalau Siva tengok 4 stroke ni dia mempunyai engine brake yang karakter engine brake. Ketika 2 stroke dulu ada agak beza, dia tak ada engine brake, dia loose. So dari segi riding position adakah berbeza? Memang banyak berbeza bang. Okay, for 2 stroke dia engine braking dia loose. Dia tak ada engine braking kan. Kita kalau tukar sampai ke gear 1 pun cuma bunyi engine je, tapi engine braking dia kurang. Tapi kalau 4 stroke yang motor yang 4 gear macam CP115 kelas Wira kan, dah drop 2 gear pun engine braking dia dah sudah banyak. So itu bantu rider untuk kurang pakai brake Kurang pakai brake tu maksud saya dia dah boleh siap throttle nak gas keluar dari turn tu. Kalau 2 stroke kita pakai banyak brake dalam corner. Yang 4 stroke ni kalau drop gear dah ada engine braking dia kurang pakai kan, dia boleh cepat lepaskan brake dan gas. Okey. So bermakna dia setiap rider akan riding position dia akan beza. Betul tak betul? Betul, semua rider riding position dia beza dan ketinggian rider rider yang tinggi dengan rendah pun riding position dia lain. Tempat dia duduk atas motor pun lain. So okey, kepada pelumba-pelumba kepada rider yang ingin mengikuti pelumba, jangan kita selalu meniru riding style seperti Marc Marquez riding style dia Turbo, Rossi lain, Lorenzo lain. So kita sebenarnya sebagai seorang pelumba ni kita tak perlu meniru riding style rider lain. Yang paling penting riding style kita sendiri bersesuaian dengan cara tunggangan kita, cara kita setting motosikal kita. Jadi itu yang sangat paling penting sekali. Okey Siva, satu soalan pada Siva. Okey, Siva sentiasa bersama-sama rider. Apakah Siva bersama dengan pelumba-pelumba muda 13 hingga ke 17 tahun. Adakah pelumba-pelumba muda ni senang dibentuk ataupun mereka ni susah dibentuk atau mendengar kata atau tidak? Kepada soalan yang paling bagus. Daripada pengalaman saya lah bang. Okay, sebagai pelumba saya pernah race dengan rider-rider yang dulu dengan sekarang. Rider-rider yang muda ni senang bang nak dibentuk. Senang pasal apa? Yang pertama, disiplin bagus. Disiplin dia bagus. So lagipun dia orang lagi nak terima tips dari macam contoh-contoh macam abang saya kan. Macam pelumba-pelumba yang lama. Bila kita cakap, okay, cara kamu bawa riding style you, angle you dengan motor salah. Dia akan terima, dia akan absorb. Bila dia keluar praktis yang kedua, dia akan cuba ubah. So, lebih senang lah jaga rider-rider muda ni. Yang lagi pun sekarang rider-rider muda ni, satu lagi, dia orang dah datang ke race, ada pengalaman dari pocket bike, mini GP. So, senang nak dibentukkan. So bermakna dia rider muda ni kata betul lah kata pepatah kan, kalau kita nak melentur buluh biar daripada rebung kan.
Ya. Jadi mana dia rider muda ni mudah dibentuk. Apabila kita bercakap sesuatu, mereka akan applykan benda tu di lita dengan cepat dan mudah. Mungkin kerana mereka muda, mereka masih belum banyak berfikir. Tapi apa yang paling penting, mereka ni sifat yang ingin belajar memang banyak lah kan. Sifat ingin belajar dengan jiwa dia, jiwa nak racing kan. So dia absorb apa yang kita cakap tu kan. Absorb macam saya dalam tim saya lah. Dalam tim saya akan bagi dia satu file. Bila dia sampai hari Jumaat tu, saya akan bagi dia file. Handphone saya akan simpan sampai hari Ahad habis race baru saya akan bagi. So file tu saya suruh dia catatkan. Apa masalah bila dia keluar praktis 1? Apa masa yang terpantas dia buat? Praktis 2, apa yang dia rasa selesa bila dah kita explain dengan dia kan. Macam mana nak bawa cara you apa yang salah. So bila dia keluar second practice, cakaplah masa terpantas dia laju lari daripada practice 1. So saya suruh dia catat juga. Kenapa? Apa yang kurang di practice 1 tadi. So bila dia pergi ke pusingan ke macam round kedua lah. So dia mungkin tak hafal benda ni. Dia boleh buka buku file dia balik. Dia akan tengok, oh itu hari pusingan 1 saya ada buat salah macam ni. So bila praktis kedua saya keluar, saya laju sikit. Pasal apa? Mungkin saya lepas break awal, throttle lagi awal. So benda-benda macam ni lah saya suruh dia catat sampai 10 round. Habis 10 round tu, buku tu saya simpan balik. Baik. Okey kalau macam tu. Ini pengalaman saya lah. Okey Siva. Dari pengalaman Siva, orang kata bersama dengan pemula muda ni, ada tak tips lita kaprik dan juga lita permanen? Maksud dia lita besar. Cara riding style di kaprik dan juga cara riding style di lita besar, ada tak perbezaan? Macam mana kita nak bagi tahu, orang kata nak share kepada pemula muda ni di kaprik begini, di lita besar begini. Ada perbezaan tak? Ada 2-3 elemen yang banyak beza lah bang. Macam di lita kaprik kita selalu suka pakai sprocket untuk engine braking. Kita pakai kita tak nak dia orang pakai banyak loose kan pasal takut overshot, jatuh. So di lita besar kalau engine braking banyak susah nak masuk corner pasal dia dah maksimum laju, lepas tu bila dia drop gear tu engine braking banyak, engine braking tu akan buat dia susah nak masuk corner. So itu dari segi motor lah. Dari segi rider, pergerakan badan atas motor, kaprik kita kena cepat, kita datang break je lompat-lompat, badan kena pergi juga. Kalau di lita lagi lembut lagi bagus. So motor itu akan takkan goyang di high speed kan. Bila kita macam di Sepang turn 4, turn 5, turn 6, kiri kanan kan. So kita kena lembut. Bila kita ambil turn 5 dengan 6 tu kita lembut. So motor takkan goyang. Dengan suspension pun you tak bagi banyak gegaran dekat suspension lah. So itu yang saya boleh cakap 2-3 faktor penting di kaprik dengan lita besar. Okey, so bermakna dia, kalau anda semua nak tahu bermakna dia, cuba tengok gambar yang ada di sekarang di skrin ya. Okey, ni antara dua pelumba ni, kalau tengok dari segi riding style dia ada sedikit berbeza. Tetapi yang paling penting, diorang punya rolling speed tu adalah sama. Macam mana nak dapat rolling speed yang sama? Penggunaan gear yang sama. Jadi yang paling penting sekali, orang kata untuk mendapatkan jalan keluar yang cukup selesa dan baik untuk mereka dapatkan speed yang baik ketika jalan lurus. So pada masa yang sama, so bermakna dia Siva, di lita kaprik pun kita perlukan rolling speed, di jalan besar pun kita di lita besar pun kita perlukan rolling speed. So makna dia penggunaan gear sangat penting dalam untuk kita mengambil selekoh untuk lebih laju, betul? Ya, betul lah. Okay, so makna dia kepada anda semua yang dah jadi rider ni, jangan suka-suka tahu gear tu gear 4, ambil gear 4 laju, tetapi tak boleh sebenarnya. Kalau tengok kalau kita ambil selekoh gear 4, pada semua orang pakai gear 2, maknanya kita akan lebih laju daripada orang. Memang kita lebih laju daripada orang dan kita juga lebih laju lah duduk kat tepi tu. Jadi jangan suka-suka. Sebab penggunaan gear memang harus betul untuk rider selesa mengambil selekoh tersebut dan orang kata bersaing dengan best. Okey Siva, disebut dari segi orang kata track, pelumba, kaprik. Kalau Siva tengok pelumba saya nak Siva sebut seorang
yang Siva tengok antara pelumba Capri yang Siva suka tengok mengendalikan jentera dengan sangat baik, dari segi cornering, dari segi braking, dari segi exit. Siapa yang Siva suka tengok lah. Ni soalan susah ni bang. Okay. Okey. Soalan abang, saya boleh cakap semua rider itu pun ada skill dia sendiri, ada potensi dia kan, dia punya cara mengendalikan motor. Tapi untuk macam soalan abang tadi, paling minat nak tengok siapa race di Capri, saya akan cakap Daniel. Kasma Daniel okey. Kenapa Kasma Daniel? Pasal saya bagi tahu kenapa ya. Saya punya minat lah. Pasal saya tengok dia agresif satu, tapi ada yang rider-rider agresif, tapi dia lebih orang cakap suka try di tempat yang orang tak boleh try. Macam kita bila tengah tengok race tu, kita cakap sini tak boleh try, tapi dia try dekat sana. Lepas dia try dia akan try juga dekat tempat yang lain. Cara dia bawa. Lagi satu, karakter dia nakal. Dia nakal atas motor pun nakal. Dia suka tengok belakang. Kita kan selalu rider cakap dengan rider, jangan tengok belakang, you akan hilang fokus. Tapi abang tengok dia race, saya rasa dia tengok belakang banyak lah. Tapi dia boleh perform juga kan. Dia nakal dan ada dia punya advantage tu lah. Yang tempat yang orang tak boleh try, dia akan try. Lagi satu yang paling best dengan dia, kalau dia di belakang orang yang tempat boleh orang cakap strike. Dia kalau dah rapat dengan pelumba yang di depan dia akan strike lah. Kita tunggu masa untuk tengok bila dia akan try, itu je. Itu yang best dengan dia. Okey, kalau macam itu, kalau apa yang Siva cakap tu, saya pun rasa bersatu pendapat juga lah dengan Siva. Sebab seronok juga tengok dia berlumba kan. Okey Siva, sekarang ni kalau kita tengok gambar ni, ini gambar Yamaha Wamik. Okey, Siva jurulatih mereka. Biasa dia apa yang Siva selalu bercakap? Mereka ni saya rasa pelumba-pelumba yang betul-betul fresh, yang tak pernah berlumba. So mendapat peluang masuk dalam Wamik race ni, dah pasti saya rasa semua muda-muda. Biasa dia apa yang Siva selalu bagi tahu kat mereka tentang perlumbaan dan juga riding dan juga lining dan segalanya lah untuk pelumba-pelumba Wamik ni. Okey, pelumba-pelumba Wamik ni ada yang paling muda pun sampai umur 12 bang. Okey. So yang tadi selepas briefing dari pihak pengajar, saya masuk ke pit, saya akan mengajar dia orang basic ya, ambil track map, kita akan bagi dia orang satu track map. So saya akan bagi dia basic, kena pakai gear berapa dekat turn mana. Turn 1 gear berapa, turn 2 gear berapa. And yang paling saya tengok nak mengajar dia orang, saya kena jalan keluar dari litar Capri tu, saya akan pergi tepi pagar, saya akan tengok cara dia orang bawa. Yang average saya tak akan confusekan dia banyak, yang banyak buat salah dalam macam cara bawa, cara penunggangan dia, badan dia. Saya akan panggil balik, saya akan catat nombor-nombor motosikal dia, saya akan panggil balik, saya akan explain dengan dia satu-satu. Cara penukaran gear atau riding style dia, saya akan ajar dia orang lah macam tu. So tengok, dia orang pun ada satu buku nokta file, saya suruh dia orang tulis. Mungkin bila free time saya, dia datang akan tanyalah, saya guna gear sini, gear ni macam ni, salah, betul. So saya akan explain dengan dia orang macam itulah. Baiklah. So cukup beruntunglah orang kata dari segi pelumba-pelumba Wamik race ni ada jurulatih, 2-3 jurulatih ya. Kadang-kadang bila saya tengok seperti di Honda, di Yamaha, segalanya membentuk pelumba-pelumba muda ni. Okey, kalau kita lihat sekarang ni gambar yang ada dekat litar ni, saya rasa ni litar Sepang ni sebab dia besar. Okey, kalau anda semua tengok riding position seperti ini biasanya boleh dilakukan di litar besar. Okey, litar besar. Tetapi di litar Capri pun boleh, tak hanya ada di certain litar saja. Okey Siva, kalau tengok dari segi riding style rider ni, saya rasa ni rider you ni kan. Ni. Ya. Ni juara, ini rasanya juara Wira tahun okey. So, dari segi apa yang saya lihat dekat sini, dari segi riding style dia,
dia apa komen you? Okey, di litar besar selalu rider-rider dia nak mengambil kesempatan untuk maksimumkan cornering speed dia. Kelajuan speed dalam corner. Okey. So daripada gambar itu abang boleh lihat cara dia riding tu, dia kepala dia bawa rendah kepada handle tu. Dia lebih slipstream, nak potong angin lah, aerodynamic. Sambil mengambil corner, dia nak kurangkan lawan angin tu di depan tu. So dia buat cornering speed yang laju. Okay. So bermakna dia kalau kita tengok dekat sini, dari segi body dia ada mempunyai traction depan dan belakang. So jadi dia feeling dia ada grip di belakang dan juga di depan. So memudahkan dia orang kata mengambil seleko tu dengan selesa dan selamat. Disebabkan dia ada feel depan dan juga belakang. Bila ada feel depan dan belakang, rider tu akan pergi corner dengan lebih laju. Bila pergi dengan lebih laju tu dengan lebih selesa. So movement motor tu dia tak adalah terlampau belakang sangat, dia akan terlampau grip belakang. Motor depan akan rasa ringan. Tanpa terlampau badan di depan sangat, motor tu akan grip terlampau di depan, belakang akan ringan. Jadi kesesuaian badan kepada rider dan juga orang kata rider tu tinggi, orang kata kebesaran rider tu sangat paling penting. Dia baru bila kita dapatkan balance riding style kita untuk mengambil seleko laju, baru orang kata dia akan kita ambil seleko tu dengan lebih laju. Okay, sekarang ni kalau kita tengok dekat gambar ni, Siwa, boleh tolong explainkan kepada saya. Okay, kepada anda semua, ini adalah curve di litar kaprik kuning dan hitam ni. Okay, Siwa, biasa dia berapa jauh di antara motosikal dan badan di antara curve yang kita sekarang kita tengah lihat dekat dalam skrin ni. Okey. Untuk selalu dekat rider lah. Di kaprik kadang-kadang kita susah nak bagi measurement yang betul lah bang. Macam cakap kamu you kena corner dalam 1 meter ni sebelum curve tu. Pasal kenapa? Di kaprik kadang-kadang kita ada 2 apex corner. Dalam satu corner tu ada 2 apex kan. Masuk dari luar, keluar dari dalam macam itu kan. So bila macam abang boleh tengok, lihat di gambar ni pun ini mungkin dia masuk tapi corner yang betul tu di depan. So dia ada 2 apex. Yang pertama tu dia dari jauh dia masuk. Yang penting tu apex yang kedua. Dia kena tayar dia kena lebih rapat dengan curve tu di apex yang kedua. So kaprik agak lebih susah. Kalau abang bandingkan dengan gambar yang tadi di sepang track litar besar tu, dia memang cuma satu apex. Bila dia orang corner, dia akan sampai ke apex yang betul-betul tu. Ini mungkin ada turn ni ada 2 apex. Itu yang rider ni ambil dari lining luar. Yang apex kedua tu mungkin di depan lagi. Dia akan rapat dekat curve tu. Ya, bermakna dia rider perlu tujukan contoh dia ada 2 apex. Apex yang next, bila next tu adalah itu apex yang paling penting. Itu just satu apex tu just untuk marking je untuk kita dapatkan apex yang baik di next corner. Pasal yang apex yang kedua tu yang dia nak throttle keluar kan, itu yang paling penting. Baik. Okey, kalau nak diikutkan throttle keluar tu Siva sebut tu kan. Kalau kita lihat rider di gambar ni, rider tu motor dia sengit kiri, badan dia ke kanan. Dan saya rasa dia Siva boleh explain tak kenapa rider ni begini? Okey, ini selalu akan berlaku di litar kecil bang. Di litar kecil mereka pricks Okey, because ini abang boleh lihat lah dalam gambar itu straight di depan tu panjang, amat panjang. So dia mungkin nak dapat kelajuan maksimum di jalan straight ni, jalan lurus ni. Okey. So dia keluar dari turn tu agak dia nak carry rolling speed yang banyak. So dia maksimumkan motor dia nak imbangkan badan dia sekarang. Yang abang tengok di gambar tu dia dah sudah maksimum keluar. Dia imbangkan badan dia dengan motor. Biar motor tu ke kiri, badan ke kanan. So dia boleh fleksibelkan motor tu. Fleksibelkan motor tu dia boleh keluar maksimum lah dari corner tu. So bermakna dia rider harus perlu tahu. Okey, contoh kalau dia terlampau maksimum, so hanya orang kata dengan dari segi pergerakan badan kita boleh melepaskan orang kata sangat-sangat genting maksimum yang kita dah try tu kan. So sebelum kita contoh dia
kita mengelakkan motosikal kita terlanggar orang kata bot di tepi tu. Jadi kepada anda, kepada rider, actually badan tu, movement badan tu, kita bila kita bawa motor, kita jangan keras. Bila kita keras, kita susah untuk kita kendalikan motosikal. So kita kena ikut kelembutan motor tu, biar kita yang kendalikan motor tu, bukan motor tu kendalikan kita. Jadi perlu ingat tu, kalau kita nak buat apa pun, kita perlu kendalikan motor tu, bukan motor yang kendalikan. Bila motor yang kendalikan kita, habis. Kan Siva? Susah. Sebab kita yang bawa motor tu, apa kita nak buat di atas litar tu, kita buat. Jadi kita perlu tahulah. Okey Siva. Kalau kita sekarang ni, kalau kita tengok dari segi speed seorang rider dekat litar kan, basically rider seperti rider muda lah, untuk mengambil selekor lebih laju dengan speed yang banyak, speed yang tinggi, adakah susah pada pelumba muda ni untuk nak setting motosikal? Maksudnya setting motosikal ni dari segi handling mereka, suspension mereka, susah ke kepada mereka untuk memberitahu kita? Ataupun Siva sendiri yang settingkan untuk mereka? Ke bagaimana? Selalu untuk kelas Bira ni kita akan buat satu basic setup lah bang. Okey. Dengan pengalaman saya tahun lepas, saya cuba bezakan dengan ketinggian rider first. Ketinggian rider. Ada rider yang rendah, ada yang rider yang tinggi. Untuk rider yang tinggi, saya cuba buat motosikal itu lebih tinggi di suspension ya, depan fork dengan suspension belakang. Untuk rider rendah, kita cuba bagi motor yang rendah lah, senang dia mengendalikan motor di dalam turn, senang nak attack masuk turn. So kita ada buat 2-3 setting, dengan kadang-kadang kita kena tengok cara dia bawa juga. Cara dia bawa, dia suka rolling atau dia suka braking. Kalau dia suka rolling, kita sesuaikan, imbangkan motosikal itulah, depan dengan belakang. Kita buat macam kalau basic motor ni macam ni, kita imbangkan. Kalau rider tinggi nak ke belakang, kalau dia suka yang attack corner, kita imbangkan yang depan. Sebenarnya dia weight, dia attack corner tu dia perlukan weight tu di depan. Di depan. Okey, sebenarnya dia jadi depan tu dia akan rasa lebih feeling lah, orang kata dia lebih confident untuk kita dia pasal mengambil. dia mungkin macam orang yang suka break, dia suka attack rider lain dalam break. So kita kena bagi dia lebih confident dalam suspensi depan. Baiklah. Okey, faham. Okey, pada anda semua, kalau sekarang ni kalau kita lihat gambar yang ada dekat dalam skrin ni, gambar berada di Litar Sepang. Okey. Makna dia walaupun anda tengok, anda lihat even dekat mana-manalah Capri, MotoGP, Superbike, kebanyakannya nampak macam berlapis-lapis. Tetapi sebenarnya untuk satu line, walaupun di litar besar atau litar kecil, hanya ada satu saja line yang laju. Apabila line yang laju ni lah, pelumba tersebut lebih mudah mengendalikan motosikal dan mendapat exit yang cukup baik. Okey, bila mendapat exit yang cukup baik, mereka akan pergilah, orang kata, hilanglah berdesuk. Jadi kepada pelumba yang lain, berada di luar, nampak memang track besar, boleh mengambil selekor tu banyak, tetapi yang berada di luar line, mereka tak akan boleh open gas. Betul tak Siva? Ya, betul bang. Nampak macam masuk laju, tapi bila rider depan itu dengan line yang betul, dia akan buka gas, dia akan jadi satu gap yang besar. Okey, so kepada racing line di sirkuit penting. Mana dia memang dari luar dia boleh attack, dari dalam boleh attack. Siapa yang di dalam lorong yang lining yang betul, dia akan lebih confident dan lebih awal lah buka gas, buka minyak tu. Throttle tu dah bagi speed yang maksimum. Betul. So bermakna dia okey. Cuba bermakna dia setiap perlumbaan dia kena harus mempunyai lining yang baik untuk cuba kita tengok dalam video ni Siva tengok bersusun-susun rider ni untuk mengambil selekor. Saya rasa ini adalah perlumbaan last lap ni. Okey. Tetapi pelumba yang mengambil line yang baik, dia akan menjadi pemenang. Maksud dia lebih mudah lah untuk memenangi semua rider tersebut. Kenapa Siva? Okey, abang tengok video ni betul-betul. Okey, abang tengok. Rider yang di depan 4 orang, 5 orang tu,
Dia orang ada buat salah. You tengok yang rider yang ke kanan yang dua tu, motor merah dengan motor Honda tu, dia mengambil selekor dengan lining yang betul. Okey. Okay. Yang lagi rider yang luar dari dua tu, rider Petronas tu, yang rider saya lah tahun lepas, dia ambil lining yang salah. Terluar sangat, ke kiri sangat. So makna dia besar lah, lining dia besar. Dia besar. You tengok, dia terangkat motor tu. Bila dia angkat motor yang di dalam tu, rider yang ketiga ni pun dia terpaksa kalah juga. Abang boleh nampak tengok gap. Yang tadi bila dia orang masuk turn tu, gap dia rapat-rapat. Betul. Ini semakin lama semakin gap. Pasal dia belum buka minyak. Tapi rider yang di depan dua orang tu sudah on throttle dah. So okey, bermakna walaupun ramai, walaupun track besar boleh mengambil corner lebih laju berada di dalam atau luar, tetapi hanya ada satu line je yang boleh orang kata membuatkan rider tersebut senang untuk mereka mendapat traction yang baik di belakang untuk buka throttle lebih awal daripada rider-rider yang lain. So jadi kepada anda semua, okey, bila kita tengok walaupun dia nampak laju di luar, tetapi sebenarnya mereka tak boleh membuka throttle dengan tak sama dengan rider yang berada di lining yang betul. Jadi tak semua bila kita lihat nampak bila potong atas, tapi sebenarnya mereka ni kalau boleh buat terlepas hanya sekali je lah, orang kata kan. Bila tak lepas risiko dia banyak lah. Risiko tinggi. Kalau dekat track Capri, orang kata sukarlah untuk kita risiko dia sangat tinggi. Kalau di Lita besar, kemungkinan run off dia lebih besar kan. Apabila sesuatu terjadi tu, kita overshot pun kita boleh naik track balik. Tapi kalau dekat track Capri tu, run off dia sangat tak ada run off. So ada run off. Overshot tu kita duduk tepi terus lah. Jadi betul. Perlu beringat pada pelumba muda yang ingin menyertai Capri. Track besar dan track kecil kita sama dari segi roller speed, semua sama, cuma kita kena pandai menyesuaikan diri, kita kena pandai mengambil selekoh tu, kebesaran dia sebesar mana, dan orang kata exit dia berapa besar. Okey, kalau exit dia kecil, kita tak boleh ambil exit tu, rolling tu berlaju dan buka terlampau maksimum sangat, nak try gila-gila. Okey, kalau tak percaya, kita cuba tengok satu video ni. Kebanyakannya rider tersebut semuanya jatuh ketika keluar corner. Okey Siva, cuba Siva explain sikit kenapa rider tersebut boleh jatuh. Kenapa membuatkan dia boleh, kalau kita nampak dari segi situ, rider tu high side tu maksud dia tayar belakang dia buang dulu. Kenapa boleh jadi begitu? Okey, saya rasa pasal abang boleh tengok cara dia corner tadi. Mungkin kemungkinan besar dia on gas awal lah. Motor tu pasal dia kan last turn ni abang boleh nampak dia motor tu belum settle lagi. Mungkin tengah goyang lagi tapi dia tak nak kalah di straight kan. Dengan motor yang di depan tu dia on gas lebih awal. Lebih awal akan jadi high side. Okey, so bermakna dia kepada anda semua, apabila kita mengambil selekoh ni di selekoh macam-macam. Orang kata track tu berada dalam curve yang rendah, curve yang tinggi. Jadi rider perlu peka apabila mengambil selekoh tu, walaupun tak nak tertinggal, tetapi jangan mengambil risiko terlampau tinggi apabila motosikal masih belum berada dalam keadaan yang selesa dan sesuai. Apabila membuka throttle tu, orang kata motor masih goyang ataupun terlebih awal, inilah dapat dia yang macam tadi tu. Dan juga kepada dalam gambar ni. So ini dah pasti rider tersebut ada melakukan sedikit kesalahan ketika ingin masuk corner ataupun di dalam corner. Okey Siva, saya nak tanya, kalau kita tengok video ni, apakah Siva selalu bagi tip kepada pelumba-pelumba Wamik ni? Sebab pelumba Wamik ni, dia muda, semua nak masuk first corner tu first. Jadi ketika berdesak ni, dia tak sama macam rider CP150.
apakah tip yang Siva selalu beri kepada mereka? Okey, daripada video ni ya bang, saya rasa first lap ini mesti first lap. Tapi rider-rider one make ni kadang-kadang saya akan selalu bagi tahu dekat rider-rider one make saya buat marking. Marking tu maksud abang boleh tengok kadang-kadang di Lita Capri kita ada yang 30 meter, 50 meter Betul. untuk braking. So rider yang tadi jatuh tu mungkin dia bila practice qualifying dia belum buat marking lagi. Bila dah ramai-ramai tu dia fokus banyak kepada motor-motor yang di depan tu. Dia tak ada fokus. Setiap kali bila first practice saya akan suruh rider-rider saya buat marking. Buat marking tu memang organizer ada letak 50 meter, 30 meter di pagar kan. Tapi kita bolehlah buat marking-marking lain. Macam abang boleh tengok di sana ada Honda punya banner, ada Yamaha punya banner. Bila sebelum sampai setiap corner kita buat marking, baru kita boleh try late braking, early braking kan. Bila kita tidak ada marking untuk masuk seleko tu, macam mana kita nak braking? Setiap kali datang mana nak brake? So bila kita ada marking di tempat sebelum seleko tu, baru kita boleh try late braking, kita nak tukar gear awal kan. So penting marking. Tadi pada video tadi yang one make itu mungkin rider tu belum buat marking, tapi bila dah race dia lebih orang cakap apa excited, nak brake dalam lagi. Sangkutlah dengan motor yang depan tu. Mana dia rider tu marking dia rider lain. Jadi rider lain. Mana tahu rider yang depan tu pula dia brake awal pasal dia tak nak sangkut dengan rider yang depan. So betul. You punya sendiri punya marking tak ada, memang susah nak bawa. Kepada rider-rider yang ada dalam Facebook ni, kepada yang mendengar. Jadi yang paling penting marking point. Marking point ni maksud dia untuk braking point. Jadi kita kena tahu, kita kena siap kepeka setiap kali kita praktis, setiap kali kita pusing track, kita kena tengok dekat braking point tu apa yang ada. Contoh dia ada board Honda, ada board Yamaha ataupun ada board racing board seberapa meter daripada sebelum corner tu. Jadi marking tu kita kena tahu, bila kita dah sampai marking tu automatik kita brake. Jadi tak adalah terjadinya pelanggaran berebut-rebut ketika first lap tu, first corner tu. Jadi perlu berhati-hati. So okay, kalau basically memang sangat best lah Siva. So dari segi apa yang kita lihat dari segi video, daripada apa pengalaman you bagi tahu dekat rider, so memang rasa sangat excited lah. So apa kata sekarang ni kita panggil Mr. Rohan balik ke studio untuk bersama-sama kita. Oh, hari ni memang shock. Hi Siva, how are you? Good ah? Yeah. Good. All okay ya. Semua bagus Juzi, memang menarik. Macam mana nak ambil corner baring ni? Memang shock man. I ada tengok Juzi, pasal kita ada Siva banyak guest dari India pun ada join dengar. So kemungkinan guys who are watching from India, hello Siva, please tell hello. Yeah, hi. If you want to ask questions, if you guys are from India about cornering, you can ask in English. We can answer in English also. So Yuzi, Siva, okay. So Yuzi dengan Siva kita ambil berapa soalan daripada ramai penonton yang komen-komen ni. Okay, dia ada satu soalan daripada Abang Botak. Okay, sama macam saya kot. Bang, nak tanya soalan. Bila nak seleko, entry braking 100 meter, 50 meter, masalah clutch, adakah buang antara gear ke gear satu demi satu atau buang serentak pada marking line? Contoh gear 5 ke gear 3 macam tu. Okay. Siva, tolong jawab dulu. Okay, kalau untuk soalan ini kita tengok turn tu berapa sempit turn tu abang Kalau dengan 6 cakaplah kita dalam CP150. So bila sampai turn tu kita tak boleh buat semua serentak. Kita kena break. Mungkin gear yang 2 awal tu kita drop dulu, turunkan gear. Semasa nak masuk seleko tu drop lagi satu. So supaya engine braking itu tidak terlampau kuat. Ya, betul. Bila engine braking terlampau kuat, kita nak mengendalikan motor dalam turn tu pun susah. Ya, betul. Okey, yang paling penting sekali kita kena tahu berapa speed gear yang kita perlu sampai dekat corner tersebut. Contoh dia dalam CP140 ada 6 gear. Kalau rider tu menggunakan 6 gear sebelum sampai corner tersebut, so masuk corner tu adalah gear 3. Jadi kepada rider kena tahu apabila drop gear tu terpulang kepada rider, setengah tu dia ada ada yang juga tapi clutch ni
dia sentiasa kontrol, dia tak boleh lepaskan semua. Apabila lepaskan semua, motor tu akan goyang sebab enjin brake terlampau kuat. Jadi kepada macam Siva tadi cakap, dua tu cepat dan satu lagi cara dia, satu tu lewat sedikit control by clutch. Jadi sebab itu bila enjin brake tu dengan untuk memberhentikan motosikal tu, dia ada orang kata suspension semua akan turun bawah, senang untuk mengambil selekoh. Perlu, dia tak boleh kelang kabut. Salah satu dia, motor akan cepat rosak dan rider takkan berasa selesa untuk mengambil selekoh tu dengan laju. Oh, memang happening. Kita ada daripada Indonesia pun, Adi Taruna, bos bos racing TJM pun dia follow macam mana nak ambil cornering. Lagi satu sambungan daripada Abang Botak punya question tadi tu, dia cakap nak tanya riding race time hujan, braking entering ketika laju, guna kedua-dua brake depan belakang atau brake depan saja? Okey. Begini, race hujan basically dengan race kering tak banyak beza. Cuma dia race hujan ni kalau untuk braking dia biasa dia dekat straight full sama. Tetapi dalam pada masa yang sama mungkin braking point dia tak sama seperti waktu kering. Sebab waktu kering ni jalan tak licin. Tetapi orang kata dari segi touch brake tu dia akan lebih kurang sama. Bila lebih kurang sama, tetapi dia lebih lembut, dia tidak boleh kasar. Dia maksud dia bila kita brake, keadaan motosikal kita tidak boleh sengit. Makna dia kalau keadaan motosikal kita sengit, dia lebih mudah untuk kita losai. Jadi kita kena balancekan brake di tempat yang sama ataupun lebih awal sedikit, lebih smooth dan cepat-cepat lepas brake. Dia basically riding hujan dengan tak hujan lebih kurang sama. Cuma karakter kita kurangkan orang kata dalam 20% kegarangan lah, ganas tu orang kata memegang agresif kita. Agresif ya betul. Ayat dia agresif ya. Siva can comment tambah anything tambah waktu hujan tu? Waktu hujan lebih kurang macam Abang Yuzi cakap lah. Kita kena banyak lembutkan pakai brake. Lembutkan maksud tu lebih awal brake tapi cengkaman brake tu biar kita lembut lah. Jangan snap sekali kan. Kalau kering kan kita sampai corner kita akan tekan pressure dia. Ini hujan kita kena lembutkan dia dengan comfortable lah. Okay. So ada lagi satu soalan daripada susah nak baca dia orang punya nama ni. Daffodils March. Okay, Daffodils March. Pengambilan corner ini tergantung kepada rider atau jentera itu sendiri. Yang mana dahulu, skill atau machine? Siva. Untuk cornering saya akan cakap rider pun penting, machine pun penting. Dekat machine suspension lah. Tapi untuk saya rider lebih orang cakap lebih banyak buat kerja daripada machine. Machine kita sudah basic setup, itu dah maksimum lah tu. Rider yang banyak kena fungsi pergerakan atas motor tu, bila macam mana dia nak masuk corner, mana dia nak, macam Abang Yuzi cakap tadi, clutch, half clutch tu, dia nak biar tayar tu grip maksimum dengan dia nak on gas. Bila braking kita akan tutup throttle, motor akan jadi lebih ringan. Bila kita on gas, baru tayar tu akan grip. So untuk saya, kalau abang tanya, betul-betul percentage rider lebih penting daripada machine untuk masuk corner. Betul. So memang di dalam corner lah, untuk masuk corner dan di dalam corner, mesin tu mati. Maksud dia mesin tu dia tetap sama. Begitu saja. Even semua rider pun sama. Tetapi yang macam mana nak menaikkan speed di corner tu, rider yang perlu bekerja. Maksud dia dari segi entering, cara dia nak masuk corner. Jadi kerja rider tu yang membuatkan motosikal tu berada dalam keadaan laju di corner. Kalau rider tu tak masuk laju, tak lajulah. Tak lajulah. Jadi rider tu yang memainkan peranan penting membuatkan motor tu laju di corner. Itu sangat penting. Okey, ni saya tak tahu ni ada kena-mengena ke tidak, tapi Abdul Rauf ni CP150 ada slipper clutch. Adakah ia sangat membantu rider? Slipper clutch daripada
tim-tim CP150, saya ada pernah tanya rider-rider yang lain, ada yang setengah dia suka pakai, ada yang setengah dia tak suka pakai. Itu terpulang kepada riding style rider lah. Ada yang setengah tu dia nak control manually. Pasal bukan setiap lap dia nak control macam tu. Bila fighting kadang-kadang lain. Bila nak buat time qualifying, dia buat cara lain. So ada yang setengah rider suka slipper clutch, ada yang setengah tak suka karakter slipper clutch. Betul. Apa Siva cakap tu memang betul. Memang kalau kita tengok slipper clutch, basically slipper clutch ni memang membantu. Salah satu dia membantu dari segi motosikal tu yang berada dalam keadaan yang tinggi. Maksud saya seperti mungkin 600cc, 1000cc, sebab engine brake dia memang terlalu kuat. Ini setakat CP150, engine brake dia okey lah, dia taklah terlalu kuat seperti 1000 dengan 600. Tapi dalam pada masa yang sama, sebab tu tak semua rider boleh yang berminat untuk mengendalikan, orang kata menggunakan slipper clutch ni. Basically slipper clutch ni memang sangat membantulah. Bila kita drop gear dia hanya loose saja. Tapi setengah rider tu dia tak suka dia tak suka terlampau loose. Bila terlampau loose tu sebenarnya dia banyak kerja, dia kena brake lebih kuat, dia kena kontrol motor lebih. Tapi kalau engine brake kuat, ada setengah tu dia lebih, orang kata, seronok dengan engine brake tu punya karakter. Sebab itu dah pasti slipper clutch membantu. Tapi terpulang kepada rider yang menyukai, mereka pakai. Yang tak suka tak pakai. Buat untuk di Capri. Tetapi di motor besar seperti 600, 1000, slipper clutch memang ada pakai. Okey, ini soalan daripada COC, tapi I nak bagi tahu COC ni memang dia tak tahu yang racing ni dekat Capri kita tak pakai wet tire. Dia tanya soalan, standard tire dan rain tire, what difference? So sorry lah Kuan Meng Heng ya, itu soalan yang meragukan. You dah race berapa tahun Capri ni? Okey, katakanlah bila time basah lah, I betulkan ni soalan Meng Heng ni. Time basah, rider ni semua macam mana diorang rasa dengan tayar ni? Okey, beginilah. Soalan tu sebenarnya senang je. Perbezaan dry tire dengan wet tire. Okey, contoh dia. Kalau dekat Capri lah, kita menggunakan tayar yang sama di hujan dan juga jalan kering. Tetapi kalau kita diberi kebenaran menggunakan wet tire, kita akan gunakan. Sebab wet tire ni lebih banyak advantage. Wet tire ni, dia punya pergerakan tayar tu lebih mencengkam dan juga compound dia lebih lembut. Dan pembuangan air di tayar tersebut lebih banyak. So mana dia lebih safety. So kalau diberi peluang menggunakan ring tayar ni, kita akan pakai. Dah basically ring tayar dengan biasa apa yang tayar kita pakai, dah pasti ring tayar akan lebih baik. Tetapi di litar Capri, contoh ni kalau kita menggunakan ring tayar dengan tayar yang ring tayar dengan wet tayar ring tayar dengan dry tayar, kita contoh dia hujan. Kita tak sempat masa menukar. Jadi kita ada agak susah. Dia biasa dia ring tayar ni digunakan di litar yang besar dan juga dipasangkan dengan tayar slick tayar. Baru ada wet tayar and rain tayar. Itu pasangan yang baik. Kalau tak ada, memang tak boleh. So basically senang. Basically soalan tu pun sangat baik kepada yang tahu tengok tayar hujan lain tayar. Kenapa diadakan tayar hujan dengan tayar kering tersebut? So memang tayar hujan ni berbeza, sangat berbeza. So lap time pun kalau diikutkan perbezaan slick tayar dengan rain tayar ni lebih kurang 10 saat ke 8 saat. Tidak boleh lebih laju daripada tu. Kalau lebih daripada laju daripada tu, memang rider tu akan balik rumah cepat lah. Okey, Yuzi Siva, I nak tanya ni soalan. Bila pergi testing, rider pergi testing semua, diorang tunggu bila time panas pergi. Diorang ada testing time hujan tak? Okey, kita akan cuba test di litar sewaktu kering pasal kita boleh dapat banyak information. Mungkin kita bila test kita akan try suspension lain, engine setup yang lain. So kita nak test kalau boleh kita nak test di waktu yang kering lah. Tapi kalau kadang-kadang bila dah sampai sana, dah turun motor tengah hari tu hujan, kita test juga. Kita test juga tapi tak dapat banyak information lah pasal tak dapat tu maksud pasal rider tak akan pergi all out. Itu bukan race, dia cuma testing. So kita pun cuma bagi rider ambil feel macam mana nak race seketika bila waktu hujan lah. Betul. Saya pun sama juga. Even saya pun kalau saya jadi rider pun
masa saya racing dulu, bila saya nampak hujan, malasnya lah nak keluar kan. Sebab hujan ni risiko dia sangat tinggi. Bila sangat tinggi ni, kalau kita dalam praktis, kita tak akan try 100%. Tetapi bila kita race, kita akan try. Jadi apa jadilah. Sebab dalam hujan ni kebanyakannya more riding, bukannya dia hujan ni lebih kepada nasib, orang kata lebih daripada siapa cepat dapat confident. Jadi sebab tu dalam hujan ni macam-macam boleh jadi. Kadang-kadang kita membuat sedikit mistake, orang kata fokus lari pun boleh jatuh. Jadi hujan Parah. hujan. Pasrah lah kalau hujan dia ni pasrah. Tapi kalau bila masa testing ni, okay, saya akan bagi tahu kepada rider siapa yang nak keluar. Tak ada apa-apa kita push untuk kita nak setting. Sebab dalam hujan kita tak dapat apa-apa maklumat dari segi setting motosikal. Okey, kita ada soalan daripada ni Muhammad Syamil. Nak tanya, kalau dari starting ke first corner yang dekat, perlu drop gear slow atau kena drop dengan kuat? Kena drop gear dengan slow atau kena drop dengan kuat? Itu soalan dia. Bila starting and coming to the first turn, when bila want to attack the first turn, when you start on the starting grid, you start it. Okey, selalunya bila starting ya, okey, kita akan tengok bila practice kita keluar last corner dengan first corner tu, last corner dengan first corner dia selalunya straight yang panjang lah. Okey, straight yang panjang. Bila starting kita akan start dari tengah. So mungkin untuk soalan dia, saya rasa first turn tu penting pasal 24 rider atau 28 rider akan attack first turn tu. Penting, so kita akan break lebih dalam dan drop gear sama je lah macam race. Kita akan drop 2 sekali atau dengan clutch. Tapi cuma untuk first lap, first corner, kita akan break lebih dalam lah. Kita tak nak rider-rider lain yang ganggu kita. Okay. Jadi dia Rohan, basically first corner starting ni memang 50% lah daripada perlumbaan. Contoh dia, even dekat Capri, even dekat MotoGP pun, sebab apabila kita dah tersangkut dengan orang lain, kalah daripada orang 2, 3 atau 3 second, kita akan bekerja lebih. Kalau kita menggunakan slick tire contoh, kita akan nak mengejar pelumba depan 3 second atau 4 second, kita kena cara penggunaan tayar kita pun agak beza. Sebab itu kita akan kalah pada mereka. Jadi penggunaan tenaga. Sebab itu bila tentang drop gear tu, kita kena tengok macam mana kita punya launch. Maksud dia starting kita baik, jadi kita berada di situ, kita tak perlu kelang kabut. So kita just move saja. Orang kata nak drop gear tu, orang kata kita ikut seperti tiap-tiap praktis yang kita lalui, setiap orang kata sama seperti bila kita drop gear. Jadi tak perlu kita nak kelang kabut untuk dapatkan break, tak ada. Dia sama saja. Yang paling penting di mana kita punya posisi tu. Posisi kita berada di mana. Jadi kita tak boleh, kita lambat dengan cepat sedikit je untuk break tu. Okey, you orang tadi Yudi tanya pasal Kasma kan. I nak tanya time Siva, time bila you race, siapa yang you tengok memang susah nak overtake dekat corner, atau memang dia planning untuk overtake dekat corner, atau memang susah nak overtake dekat corner yang boleh overtake? Okay. Bila time racing? Masa saya race tu 2 stroke lagi lah. Okay, masa saya boleh cakap ada rider yang special sikit lah. Dia suka pakai tayar depan dengan belakang macam yang tim lain tak pakai. Dia suka pakai tayar belakang tu pergi depan. Mr. Fuad lah. Mr. Fuad dia lebih time tu dia lebih pandai buat suspensi setting dengan dia lebih fahami compound tire lah, saya rasa. So saya ada pernah tengok dia di Lita Sepang, dia pakai tayar depan dengan belakang tayar yang sama. Dalam waktu tu kita pakai Battlex Untuk belakang kita pakai tayar compound lain, di depan pakai compound yang lain, tapi dia boleh pakai saiz yang lebih besar tapi dengan compound yang sama depan belakang. So saya rasa waktu saya champion atau 2005-2004 tu, Fuad lebih bagus dengan 2 rider lah saya akan cakap. Fazli Syam, dia pun bagus. Dia lebih kepada aerodynamic.
Saya suka tunggangan dia, dia lebih suka di lita-lita besar, Fazli lebih aerodinamik. Dia pun banyak pandai buat suspensi juga. Okey, ini saya tanya balik ke Yuzi. Yuzi tanya pasal Siwa, siapa yang Siwa nampak. Yuzi rasa siapa? Rider-rider zaman sekarang, 4-stroke. Saya tanya balik dekat Yuzi. Selain daripada rider Yuzi ya. Okey, saya ingatkan you cakap pasal zaman saya tadi, pasal zaman saya Rohan, sorry Rohan, saya selalu ada kat depan. Jadi saya tak tahu orang apa boleh. Yelah tu. Basically okay. Kalau tadi saya tanya soalan tu kepada Siva kan, sekarang ni bagi saya basically kalau dilihat pun memang pendapat saya sama juga seperti Siva. Apabila saya Kasma Daniel lah. Okey, dalam banyak-banyak perlumbaan Capri, Kasma Daniel dengan dulu Hafiz Syarin. Kalau saya tengok dua rider ni, memang apabila mereka riding, saya bukan sebabkan mereka riding ni dia laju, safety. Cara mereka riding, braking, entering, sangat orang kata nak jatuh ni susah sangat. Jadi saya tak tahu kenapa, mungkin salah satu dia mereka dua rider ni mengendalikan motosikal dengan cukup baiklah. Orang kata badan mereka lembut. Kemungkinan kalau kita tengok seperti Kasma kan ganas. Tapi sebenarnya dia mengendalikan motor tu di atas tu sebenarnya badan dia lembut. Jadi untuk tengok dua orang ni jatuh ni memang sangat susah. So memang dua orang ni lah, Hafiz dengan Kasma ni salah orang kata kita yang perlu dicontohi lah kepada pelumba lain untuk mereka belajar. Sebab tu kalau boleh tengoklah orang kata video-video yang dulu kepada rider baru ni kan, tengok yang dulu macam mana cara mereka riding, itu sangat penting. Ni nak tanya, ini soalan daripada Saiful Naim. Tak cecah lutut dan siku, motor pun tak keluar, sebab apa dekat Capri? Kita dekat Capri harus ke dia kena cecah lutut ke siku ke, dia kena ada gaya macam tu ke? Siva? Untuk cecah lutut memang kenalah, pasal kita selalu cecah lutut untuk bukan untuk gaya, untuk mengimbangkan badan kita. Kita nak tahu maksimum mana kita punya, bila kita dah cecah lutut itu sudah nak boleh, kita boleh dah on gas dah. Tapi untuk kita tahu maksimum mana kita boleh lean angle dengan kita nak on throttle. Tapi kalau siku saya tak recommend lah Capri. Kalau sikit pun saya rasa tak perlulah cecah siku-siku, nak buat gaya boleh lah. Betul. Okey Rohan, kalau diikutkan sebenarnya cecah lutut ni dia bukan hanya gaya, dia bukan hanya seronok cecah lutut ni. Sebenarnya cecah lutut ni just untuk kita balance motosikal kita di mana kita punya limit saja. Bila kita entering corner braking dan entering, bila kita touch lutut kita, that mean kita dah touch. So kita sebenarnya kalau dekat track besar, first touch tu kita boleh kita boleh touch lagi sekali sebenarnya. Tapi bila touch lagi sekali, 2 kali touch, kita boleh jatuh. Jadi sebenarnya untuk kita mengambil seleko tu dengan lebih laju dan kita ada marking, bukannya kita seronok, kita nak heret dia. Sebenarnya kalau ikutkan heret lama-lama, motosikal speed tu dia akan berkurang kan. Contoh dia 80, bila lama sangat, dia akan jadi 79, 78. Dia tak boleh. Kalau kita tengok, biasa dia kita touch dan kita tak angkat balik, sebenarnya kita just untuk marking saja. Kalau siku, dekat track Capri, rasanya boleh, tapi lepas tu kita mungkin kita duduk kat hospital ke kat mana, itu macam tu je lah. So memang tak recommend lah siku. Rohan, saya ada tengok rasanya dekat Facebook tadi, ada satu soalan tu, rider Malaysia laju ketika hujan. Okey. So sekarang ni nanti Yuzi, sebelum you jawab, Siva, siapa yang jaga PSU 31 Racing, if anybody talking in English or asking English, please ask him to type, then we can read in English the question, because 31 Racing is commenting a lot from India side, I think. So if any question from the India side, ask them to type here, then we can answer them. Okay, Yuzi, continue. Okay, begini, kalau ikutkan kenapa rider Malaysia, kalau tengokkan rider Malaysia, bukannya rider Malaysia hanya rider Malaysia saja yang laju dalam hujan ni. Sebenarnya landasan Capri ni yang membuatkan mereka belajar sesuatu yang sangat baik. Salah satu contoh dia, kita race di dalam hujan, penggunaan tayar kita hanya satu saja. That means kering dan hujan kita sama. So maknanya dia feeling kepada rider untuk mereka feeling dalam hujan ni,
contoh dia seperti Khairul Idham, seperti Hafiz dan kepada pelumba yang lain lah, termasuk saya, kita cepat feeling. So that means perbezaan tayar ni kita tak terlampau ambil kira sangat compare dengan pelumba-pelumba Europe. Sebab kalau ikutkan pelumba Europe, mereka hanya race slick tayar dengan ring tayar, 2 tayar. Slick tayar dan ring tayar ni perbezaan dia sangat banyak. Untuk mengambil feeling ring tayar ni memang sangat susah. Tapi kepada kita ni pelumba Capri, hujan ke kering ke sama je. So maksud dia di sana hati kita, basic kita dah ada satu feeling yang lebih cepat daripada mereka. Sebab tu kalau kita boleh dapat lebih cepat, kita boleh lari bye-bye seperti Khairul Idham menang dekat Argentina. Argentina. Jadi benda tu kita ada peluang. Hafiz menang race dekat nombor podium dekat Moto2. Malaysia. Jadi kan? kita sebenarnya dekat Capri ni sebenarnya kita mendidik satu benda yang dia berbeza daripada negara Eropah. Jadi itu yang kita ada. Bukannya kita sebenarnya kita laju seperti hero sangat, tak sebenarnya. Mereka pun hero juga. Cuma kita mempunyai basic yang cukup baik lah dekat Indonesian Capri ni. Satu tayar, hujan dan kering. Siva, you pernah race dengan rider-rider from Indonesia and also Thailand all. I rasa memang ada rider-rider from Indonesia, Thailand pun laju. Bila time you race dulu sampai sekarang pun I rasa memang seperti dulu I ingat Deca yang dulu race dekat Indonesia, M. Padli, semua hero-hero hujan ni, betul? Bukan hanya dekat Malaysia saja. So I rasa ini Southeast Asia punya speciality lah, kemungkinan. Dia hati kering lagi. Ataupun pasal kita banyak race di lita-lita kecil ya, Capri. Itu kan macam tadi kita cakap yang pagar lebih rapat. So itu bagi banyak pengalaman lah untuk rider-rider dari Asia ni boleh race di keadaan lita basah. Pasal kan Capri kita dah banyak nampak pagar, curve. So bila hujan sliding tu pun kita rasa lebih macam tenang lah. Tak takut sangat. Runoff besar lah. Juga lah. Okey, ni soalan yang sama Yuzi daripada Todu Jaya. Kalau nak masuk corner, masuk laju ataupun exit kena laju, mana satu? Okay, basically dua-dua tu sangat penting Dua-dua sangat penting. Maksud dia laju, masuk corner laju ni, kita kena tahu kita punya breaking point. Di mana breaking point kita. Bila kita terlampau laju sangat, kita tak akan dapat ambil keluar corner dengan laju. Contoh dia, satu corner ni, exit dia, position dia contoh kita terlampau laju sangat, kita tak akan dapat, facing motosikal kita akan berbeza. Kita tak akan dapat exit yang baik. Dia kena sama rata. Masuk laju, keluar pun laju. Dan ketika corner tu, kita kena ada satu perasaan, kita tak boleh dekat corner tu kita pun laju. Kita kena perasaan satu sabar. Sabar tu untuk kita mendapatkan curve. Bila kita dapat curve tu, maksudnya kita boleh dapat keluar laju. Kalau kita masuk laju, kita tak ada kesabaran untuk menunggu setengah saat tu untuk dapatkan curve tu, kita tak akan dapat exit yang laju. So jadi kita penting dia masuk laju, keluar pun laju. Macam mana kita nak dapat masuk laju, keluar laju? Semuanya bermain dengan mesin kena suspension kena baik, brake system kena baik, segalanya kena baik. Jadi baru kita berdapat enter laju, exit keluar laju. Keluar laju. Itu penting. Dua-dua laju. Siva sama? Sama. Basic soalan tu Abang Yuzi dah cakap. Okay. So ni soalan luar daripada ni I nak tanya ni. Ini soalan pasal racing juga tapi ada orang tanya. Helmet tu, ni soalan last lah. Helmet tu, dia kena pakai visor yang cerah atau yang kabur? Mana yang bagus? Memang time hujan memang cerah paling bagus lah I rasa. Tapi apa pandangan dua orang, Siva dengan Yuzi? Okay, ada setengah rider dia suka pakai cerah. Dia lebih pakai clear pasal dia nak tahu apa keadaan track. Okay. Ada yang setengah rider dia tak nak cerah pasal dia bila nampak sangat lubang-lubang ke atau kadang-kadang ada pasir-pasir dia takut. Tapi ada saya rasa kalau di track besar waktu matahari panas kita pakai yang tinted punya lah.
tak mengganggu kita dari pancaran matahari dari depan dengan kita lebih selesa lah. Ya, Daripada betul. Basically cerah ni gunakan masa hujan. Kenapa cerah masa hujan? Sebab masa hujan dia banyak benda. Dia hujan ni dia mesti takkan ada cahaya matahari. So, penglihatan kita perlukan tertumpu di mana jalan tu basah, orang kata berapa persen basah. Okey, ketika jalan orang kata hujan panas, kita memang salah satu dia kenapa dibuat visor tu hitam, sebab salah satu dia matahari. Matahari ni boleh memeningkan kita. Apabila kita melihat terlampau tajam, kita tak ada lapisan, kita boleh pening dan kita boleh collapse lah masa dalam riding ni. Itu salah satu dia dari segi safety dan juga sebenarnya membuatkan rider lebih selesa dan orang kata penglihatan kita taklah terlampau laju sangat apabila kita pakai visor hitam. So saya rasa saya recommend pakai visor hitam ketika kering, hujan pakai visor putih. dia. Okey, terima kasih. Ini dah 1 jam 10 minit kita dah cerita pasal cornering. Ini ialah episod yang paling lama. Memang hebat punya show. Kalau rider semua miss show ni, saya rasa dia kena tengok repeat lah. Okey, sebelum kita say goodbye to Siva semua, saya nak bagi tahu orang, jangan lupa Siva, you also can tell all your guys whoever have PS4, siapa yang ada PS4 hari Khamis ni, kita ada rider versus fan. Jangan lupa untuk daftar diri, besok akan keluar borang tu, daftar diri. Kita ada bag Alpine Star untuk menang. Sebelum nak ke final, bag Alpine Star lagi sekali dengan kasut Alpine Star. Memang cantik. Siva, thank you very much for coming. Terima kasih banyak-banyak Siva. Yuzi nak cakap apa-apa Siva sebelum kita bye-bye dengan Siva? Okay Siva, thank you for coming and then you punya tip tu memang sangat baik, so saya sangat appreciate, so saya seronok dan wish you good luck. So we are fight for this year, so we hope we are fighting for good friend. Okay. Okay bang, nanti kita akan jumpa di Kaprik lagi, we will meet at Kaprik again. Thank you Rohan, thank you Yuzi. Okay, thank you. Okay, thank you Siva, thank you 31 Racing supporting us always also in the Facebook and everything. Take care Siva, bye. Bye. Yuzi, penat kita. Dalam 30 second, kesimpulan. Okay. Basically, segmen ni memang sangat menarik kan, segmen cornering, dan kita dapat kongsi dengan Siva, pelumba yang sangat berpengalaman dan orang kata team owner yang sangat berpengalaman. Jadi kepada rider-rider yang tak tengok ataupun yang tengok, tip-tip yang diberi kepada Siva dan apa yang kita kongsi hari ni memang sangat menarik. Orang kata perlu tahu dan perlu ambil tip ni untuk kita pergi lebih jauh. Jadi memang sangat menarik lah tip kita segmen yang kali ni. So terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton, tak jemu-jemu, ada yang menonton sampai sejam kot kan. Jadi terima kasih banyak-banyak lah. So Ron. Okay, so corner kita dah settle. Minggu depan apa yang exciting ni? Starting dah settle, mental dah settle, cornering dah settle. Kalau ada yang lain-lain yang peminat ni yang nak tanya soalan ke apa, bagi idea sikit kita boleh. Tapi kita dah ada tahu apa kita nak cerita. Tapi kalau ada yang lain, mungkin kita boleh tambah episod 6, 7, 8 kalau kita nak. Sebab kita aim 5 episod je. Dah pasti setiap episod cerita yang menarik. Semuanya kalau ikutkan dari segi 1 sampai 4 ni kelengkapan untuk berlumba. Orang kata segala-galanya. Jadi dah pasti kita tunggu minggu depan lebih menarik bersama dengan geng-geng Otai ataupun siapa saja. Kita tunggu saja minggu depan. Bos, sebelum kita pergi, shout out dekat kita punya bos lama ni. Kenal tak Arnas M. Khairul? Abang Arnas kenal tak? Yuzi, dulu penulis berita. Dia cakap saya main highway je, tak ada corner-corner. Tak apa, nanti kita bagi dia Abang Arnas kita. Arnas kan yang dulu tahu. Kenal. Dia cakap dia main highway. Nasib baik dia main highway je. So jangan ikut tu dekat highway Arnas. Kita dah bagi warning awal-awal. No good. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. See you hari Selasa minggu depan. Raya ke berapa tu Yudi? Kalau raya ke-3? Sekarang raya ke-3, raya ke-10. Raya ke-10 kita jumpa.
kita dah tahu apa topik kita nak cerita, mungkin lagi menarik. Daripada yang ini memang menarik. Terima kasih banyak-banyak. Selamat malam. See you all minggu depan. Bye. Bye. Selamat Raya. Selamat Raya.